Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bersempena dengan bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, bulan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka eloklah kita bicarakan sedikit sebanyak berkaitan dengan sirah kelahiran Nabi dan perjuangan serta akhlak baginda. Dalam masa ringkas ini nak menghuraikan kehidupan Rasulullah yang penuh padat dengan pengajaran dan iktibar dah tentu tidak memadai. Walaupun hayat baginda dalam usia 63 tahun, tetapi baginda telah meninggalkan banyak nasihat-nasihat agama, panduan-panduan untuk kehidupan manusia untuk berjaya dunia dan akhirat. Ratusan ribu hadis baginda, bahkan ada yang menyatakan jutaan. Segala perbuatan baginda direkod dan dihafaz oleh para sahabat. Segala perkataan baginda juga dihafaz oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Hatta takrir, iaitu diam Nabi pun dikhabarkan oleh para sahabat. Itulah betapa mulianya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disayangi dan dikasihi oleh umat baginda, bahkan seluruh alam ini, yang mana diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutuskanmu wahai Muhammad melainkan pembawa rahmat untuk sekalian alam. Bermakna dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja manusia saja yang mendapat rahmat, bahkan haiwan, tumbuh-tumbuhan, sekalian alam ini rahmatan lil alamin, untuk sekalian alam ini. Pada akal kita nak jangkau apakah rahmat yang langit bumi dapat dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala yang maha mengetahui betapa dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan baginda diutuskan menjadi rasul, adalah penyelamat kepada alam semesta ini dan penyelamat kepada manusia sejagat. Sesiapa yang beriman kepadanya, dia akan selamat, dan sesiapa yang membelakangi
ataupun mengingkari ajaran baginda, dia tidak akan selamat di dunia dan di akhirat. Dinyatakan bahawa dalam kitab-kitab tafsir, langit dan bumi ini pernah berbalah. Tahajani, langit dan bumi saling berhujah, mendabik dada, yang kononnya Allah Ta'ala jadikan masing-masing ada kelebihan. Langit berkata, wahai bumi, Allah jadikan aku ini lebih indah, lebih menarik dan penuh dengan perhiasan-perhiasan. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan demi sesungguhnya kami hiaskan langit dunia itu, langit yang pertama ini, dengan lampu-lampu yang menerangi, yaitu bintang-bintang, bulan, matahari dan segala galaksi cakrawala. Sungguh indah dan menarik apabila kita lihat dengan teropong-teropong ataupun dengan alat-alat sains moden. Menerokai alam semesta, sememangnya indah langit itu. Taburan bintangnya yang bertrilion banyaknya itu. Tetapi bumi berkata, aku juga indah. Allah jadikan pada aku ini ada lautan yang terbentang, sungai-sungai, pokok-pokok yang kehijauan, gunung ganang, ada kawasan salji, ada kawasan pokok bunga-bungaan dan indah, wangi-wangian dan sebagainya. Aku juga indah, Allah jadikan aku, kata bumi. Langit menyatakan bahawa aku, Allah Ta'ala jadikan mulia kerana ada Baitul Ma'mur yang menjadi tempat tawaf sekalian malaikat. Bumi juga berkata, aku juga Allah jadikan Kaabah yang mana akan dikunjungi oleh seluruh umat Islam seluruh pelosok dunia. Mereka datang memuji-muji Allah, mereka datang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa raga mereka. Akhir sekali bumi berkata, wahai langit, sebenarnya aku lebih mulia daripadamu, kerana akan lahir di atasku ini seorang insan, Nabi akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan nama Nabi disebut, lalu langit pun terdiam sekian lama. Tidak ada hujah lagi bagi langit. Bahkan langit menangis, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia juga diberi kemuliaan, supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menziarahi dan mengunjungi langit. Allah Ta'ala yang maha mengetahui, mentakdirkan, menentukan pada qudrah dan iradahnya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melawati langit, melintasi langit pertama sampai langit ketujuh dan sampai ke Sidratul Muntaha pada malam Isra dan Mi'raj. Itulah dia kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana merupakan kekasih Allah. Banyak kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini berbanding dengan umat-umat yang lalu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengasihi umat baginda, sebagaimana Allah menegaskan dengan firman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum
harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala menyatakan bahawa sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu yang sangat memahami jiwa kamu, sangat menyayangi kamu, sangat mengambil berat tentang kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi sangat sayang kepada umat baginda. Satu hari Nabi bersabda, aku sangat merindui saudara-saudaraku. Aku sangat merindui saudara-saudaraku. Di kala itu ada Abu Bakar dan ramai lagi sahabat yang lain. Nyatakan, ya Rasulullah, kami ini saudaramu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa engkau adalah sahabatku. Maka siapakah saudara-saudaramu, wahai Rasulullah? Saudaraku ialah mereka yang tidak pernah melihatku, namun mereka beriman kepadaku. Bermakna orang yang tak pernah melihat Rasulullah, tidak hidup sezaman dengan Nabi, tetapi mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah saudara-saudara yang dirindui oleh Rasulullah, termasuk kita semua. Walaupun kita tak pernah melihat wajah Rasulullah, tak pernah mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan jarak kita dengan zaman Nabi 1400 tahun yang lalu, tetapi kita menyayangi Rasulullah dan kita beriman kepadanya. Kita selalu berselawat kepada baginda. Bahkan dalam salat wajib kita kena selawat kepada Nabi. Salah satu daripada rukun sembahyang ialah selawat. Sesiapa yang meninggalkan selawat dalam salatnya tidak sah. Sebagaimana kita baca dalam tahiyat akhir dalam salat. Dalam tahiyat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Maka wajib diperbetulkan nama Nabi itu, sebab dia menjadi rukun salat. Kalau kita baca Allahumma salli ala Muhammad dengan ha, itu bukan nama Nabi. Nama Nabi ialah dengan dengan ha, mim, ha, mim, dal. Muhammad, mimnya bertasydid. Salah sebut nama Nabi bermakna dia berselawat, tidak berselawat kepada Nabi. Itulah kepentingannya kita perbetulkan bacaan kita. Lebih-lebih lagi sebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam tahiyat yang pertama, tahiyat awal itu, sunat kita selawat Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian bangun Allahu Akbar, rakaat yang ketiga. Kemudian rakaat yang terakhir, rakaat 4 ataupun rakaat ketiga pada maghrib, baca tahiyat akhir, maka selawat itu menjadi rukun dah. Allahumma salli ala Muhammad, setakat tu hak wajib. Wa ala ali Muhammad itu sunat.
bermakna wajib kita kena selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 kali sehari dalam tahiyat akhir dalam sembahyang. Dan Bilal muazzin yang melaungkan azan subuh lagi. Kadang-kadang Tok Bilal ni tak bercakap dengan isteri pun lagi, tak tengok wajah anak-anak pun lagi. Bangun-bangun siap-siap diri, start motor mari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebut nama Nabi lagi. Nama anak kita pun kita tak sebut lagi, nama isteri pun kita tak sebut lagi, tetapi nama Rasulullah kita dah sebut dalam azan. Kemudian lepas azan tu doa pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'asu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Apa makna sebenarnya doa selepas azan itu? Sebenarnya doa selepas azan itu kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala tempatkan Nabi di tempat paling tinggi sekali di hari kiamat nanti. Ada Nabi beritahu bahawa sesungguhnya di hari kiamat nanti ada satu tempat yang paling tinggi sekali yang hanya seorang saja boleh duduk tempat itu. Aku berharap akulah, kata Nabi, kamu doalah kepada Allah Ta'ala agar aku ditempatkan di tempat itu, maqamam mahmudah itu. Nanti aku akan beri syafaatkan kepada kalian semua. Sebab itulah tuan-tuan, lepas daripada azan kita kena baca doa ini, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, baca sehingga akhir. Wab'ashu, wahai Allah, bangkitkanlah baginda maqaman mahmudah, tempat yang tertinggi, makam yang terpuji, yang tertinggi sekali, alladhi wa'adtah, yang telah engkau janjikan kepada baginda. Kita terus doa pada Allah Ta'ala agar Nabi kita ditempatkan di tempat tertinggi sekali. Bermakna tuan-tuan, ganjaran besar yang Allah Ta'ala berikan. Dan semiman pun Rasulullah akan ditempatkan tempat yang terpuji, walaupun tak ada orang doa ke dia. Tetapi apabila kita doakan, ini menunjukkan bahawa kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kena muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab Rasulullah lah penyelamat manusia daripada azab api neraka. Dengan mendatangkan Islam ini, kita kenal Islam kerana Rasulullah lah yang menyebarkan dakwah baginda. Setelah kewafatan baginda, para sahabat pula sambung tugas Nabi. Para sahabat mati semua, tabi'in pula sambung. Tabi'in dah mati semua, tabi'in pula. Kemudian ikuti tabi'in ila yaumiddin, sampai ke hari kiamat. Kita pun mengikuti jejak langkah Rasulullah dan kita menyebarkan agama Allah, termasuk menghidupkan rumah Allah, mengimarahkan masjid. Kita kena sertai menghidupkan Islam ini. Sama ada kalau kita ada ilmu, kita kena kongsikan, sebarkan ilmu.
Kalau kita tak tahu ilmu, wajib kita kena belajar. Nabi beritahu, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak. Kamu kena jadi orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang mengajar, ataupun jadilah kamu orang yang belajar, ataupun jadilah kamu orang yang mendengar. Mari tak ada telinga, tak apa dah. Masuk dalam kumpulan mana kita ni, pastikan. Ni Nabi beritahu benar ni. Kamu kena jadi orang yang alim, orang yang ada ilmu, yang boleh ajar orang. Baik, saya tak pandai nak mengajar, baik kamu kena pergi belajar. Belajar pun tak ada juga, kamu kena pergi dengar. Tadah telinga, memang telinga duk stepek di kepala dah, tak payah. Tidak tinggal mana-mana, memang duk di kepala kita dah telinga ni. Gi masjid, gi majlis ilmu, gi dengar sirah Nabi, dengar hadis-hadis Nabi, dengar ayat Quran dibaca, dengar nasihat-nasihat agama. Kalau kamu tak gi dengar, kamu jadi muhibban pun tak apa, orang kasih kepada ilmu. Tapi tingkatan yang pertama, mengajar, belajar, mendengar. Wala takun khamisan, jangan kamu jadi golongan yang kelima. Mengajar pun tidak, belajar pun tidak, kita ada telinga pun tidak, saya ikut ilmu pun tidak. Belajar awak gapo ada pedoh lagi dengar pun tak ingat sahabu. Nanti Nabi kata fatah punuh orang lagu ni, binasa. Biar ada dalam kumpulan mana kita ni, kita sendiri kena ukur diri kita. Kalau kita nak selamat, sebab Nabi SAW adalah penyelamat umat ini. Tidak beriman seorang kamu, kata Nabi, sehingga aku lebih disayangi olehnya daripada ibu bapanya, daripada anak-anaknya, dan daripada sekalian manusia. Bermakna kita kena sayang kepada Rasulullah mengatasi daripada sayang kepada segala-gala. Pernah dalam satu riwayat, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, dikaulah tuanlah yang saya kasihi selepas daripada diri saya. Nabi kata, tidak, kamu mesti menyayangi aku melebihi daripada diri kamu. Umar lantas berkata, ya wahai Rasulullah, sekarang saya lebih menyayangi dikau daripada diri saya sendiri. Ya benar, kata Rasulullah, al-an, sekarang ini. Bermakna tuan-tuan, kita kena sayang ke Nabi lebih daripada saya ke diri kita sendiri lagi, lebih daripada ibu bapa kita lagi. Pernah di zaman Nabi SAW, seorang laki yang dia mendengar khabar bahawa di Madinah ada seorang Rasul yang telah diutuskan oleh Allah. Dia pun memecuk kudanya, berlari-lari ke Madinah, menemui Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya, beriman kepada Rasulullah SAW, mengucap 2 kalimah syahadat. Lalu ibu dia mendengar berita anaknya telah memeluk Islam. Dia pun bernazar, aku tidak akan makan, tidak akan minum sehinggalah anak aku kembali masuk agama asal, yakni meninggalkan Muhammad. Hari demi hari ibu dia mogok lapar. Ibu dia kapur, tak si makan, tak si minum.
Dah beberapa hari lembek lotek dah tak si makan. Kenapa? Selagi mana anak dia tidak murtad, dia tidak akan makan, tidak akan minum. Lalu seorang lelaki mari ke Madinah beritahu cari anak si ibu yang mogok lapar saat ni. Beritahu kepadanya, pulanglah menemui ibumu. Kerana ibumu sekarang ini sudah tidak bermaya lagi, kerana dia tak makan beberapa hari, dan dia tidak akan makan, dia rela mati kalau kamu tidak murtad, tidak meninggalkan agama Muhammad. Sahabat ini memecut kudanya, berlari pulang menemui ibunya yang dikala itu dalam keletihan. Sahabat ini berkata, wahai ibu, kalaulah ibu berlapar, tak mahu makan, tak mahu minum, kerana saya memeluk Islam, demi Allah saya tidak akan tinggalkan Islam ini. Sekalipun ibu punya 1000 nyawa, 1000 kali mati, 1000 kali hidup, saya tidak akan tinggalkan agama Islam ini. Subhanallah. Itulah semangat Islam yang ada pada sahabat, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suluh di kita ni, saya kedok ke Nabi, nak tolong periduk sunnah Nabi pun kita rasa malah. Nak periduk sunnah Nabi pun kita berasa jejek, berasa ketinggalan zaman dan sebagainya. Nak selawat ke Nabi pun takut, kerana ada golongan kata bid'ah selawat ke Nabi. Ni satu masalah juga. Mari musim Maulid Rasul, selawat ke Nabi ni bid'ah. Adakan sambutan Maulid Rasul ni bid'ah. Apa hujah yang menyatakan bid'ah itu? Sehingga kan ada setengah tu takut nak selawat ke Nabi, nak bangun selawat tu takut jadi bid'ah. Ini dosa-dosa orang yang menghalang orang daripada beribadah pada Allah. Nak mai hajat pun takut jadi bid'ah, nak ngatik tahlil pun takut jadi bid'ah. Padahalnya kita ngatik zikir tu juga. Apa kita baca dalam tahlil? Fatihah, ayat kursi. Pada kita ngatik la ilaha illallah, supaya wirid lepas sembahyang juga kita baca. Cuma kita doa kepada si mati, tak ada masalah doa kepada si mati. Sebab itu tuan-tuan lihat apa yang nak jadi. Masyarakat kita ni kadang-kadang tinggal. Ada yang kata Nabi tak wirid lepas semaya, agama dah turun coh pergi lepas semaya. Dia gimana? Zaman Nabi orang turun lepas semaya tu ada hal lebih penting lagi. Bahkan Nabi tanya, ada seorang sahabat lepas semaya di bekah bangun. Nabi tanya, nak ke mana kamu? Wahai Rasulullah, saya terpaksa pulang kerana isteri saya menunggu untuk menggunakan kain yang saya pakai ini, kerana isteri saya tak cukup kain untuk nutup auratnya nak solat subuh. Dalam keadaan gitu wajib dah kena beredar. Kenapa? Isteri rumah nak main subuh, tunggu kain hak suami pakai ni. Subhanallah. Begitu juga ada satu kes lepas solat subuh, Sina Umar turun coh lagi. Umar tengok apa ni Abu Bakar ni lorak nak pergi ke mana? Bermana orang lain tak turun lagi, duk berzikir masing-masing. Umar turun punggung, ikut punggung, rupa-rupanya Abu Bakar pergi cedok air. Punggung air daripada perigi cuah boh hale dalam payah di satu pondok yang usah. Punggung air seberdi, dua berdi, boh penuh, dan Abu Bakar pun beredar daripada situ. Umar nanti tengok,
Nanti tengok rupanya keluar seorang perempuan buta. Orang perempuan buta keluar daripada rumah dia, berwuduk dengan air itu. Umar kata, subhanallah, besok mesti aku yang angkut air ini. Keesokannya lepas subuh, Umar turun cepat-cepat, tengok Abu Bakar dah punguh je air dah, lebih dahulu daripada. Bermakna mereka berlumba-lumba buat kebajikan. Jangan sekali-kali kata tak ada wirid, tak ada doa lepas solat. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Begitu juga selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan saja nak bicarakan tentang kelahiran Rasulullah, tetapi nak bicarakan tentang Islam itu lahir. Dengan lahirnya Nabi, maka teruslah Islam itu. Muslimin muslimat ini rahmati Allah. Iza ja'al haq wa zaharal batil wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila datangnya kebenaran itu Islam, munculnya Islam, zahaqal batil, maka runtuhlah kebatilan itu. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu benar-benar akan hancur. Sebab itu ada disebut dalam kitab-kitab sirah, di malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku beberapa perkara aneh. Yang pertama sekali, runtuhnya istana Raja Rom, yang mana tuan-tuan, kerajaan Rom merupakan kerajaan yang termasyhur dengan seni binanya, membina bangunan-bangunan yang sangat kuat kukuh. Dan mercu tanda bagi kerajaan Rom ialah sebuah istana ataupun sebuah mahligai diperbuat daripada batu berwarna putih. Kalau kita lah ni, kat setiap bandar-bandar utama tu ada mercu tanda dia lah. Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia, mercu tanda dia Menara Kuala Lumpur misalnya, ataupun menara berkembar Petronas itu. Kalau di New York kak, dulu apa ni, World Trade Center yang telah runtuh itu. Kalau di Dubai kak, Burj Dubai. Banyak lagi lah. Di Paris tu menara tinggi itu. London ada pula mercu tanda dia. Semua ada mercu tanda dia. Di Tokyo sebagainya. Maka di Rom pun ada bangunan kebanggaan dia. Yang anehnya, bangunan itu runtuh pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada gempa bumi pun. Tidak ada ribu taufan yang melanda. Tetapi mercu tanda kerajaan Rom telah runtuh. Tiang-tiangnya patah bergelimpangan. Ia pada malam 12 Rabiul Awal. Satu lagi ialah padamnya api di Parsi. Orang Parsi ini ialah Majusi. Mereka sembah api. Ada yang menyatakan api yang mereka nyalakan itu tak pernah padam selama 10 tahun. Yang mereka nyalakan, mereka duk puja-puja selama ni, tak pernah padam api itu. Tiba-tiba malam kelahiran Nabi, pada malam itu padamnya api, tak ninggal sikit abuk pun bara. Bukannya ditiup
ditipu hujan ataupun angin, tiba-tiba padam api ni serta-merta. Ibarat lampu gak tutup suih, gelak gelemak. Yang biasanya api dia nak padam, dia beransur-ansur. Kalau pakai bateri nak habis dia ke malak, senyap gelap. Kalau tuan-tuan nyala unggun api ke, api tu kau kecil, tinggal bara pun lama nak boleh padam. Tapi yang anehnya ialah api yang dipuja oleh orang-orang Parsi itu padam serta-merta. Tidak ada tinggal bara sedikit pun. Itulah yang menghairankan. Ini petanda dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam yang benar. Suatu masa Rom yang menjadi kuasa dunia akan jatuh ke tangan Islam. Parsi yang menjadi gergasi dunia ketika itu. Suatu masa nanti Parsi juga akan jatuh ke tangan Islam. Dan terbukti di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah, kedua-dua kerajaan besar ini telah jatuh dan mereka telah ditakluki oleh tentera Islam. Satu lagi dinyatakan bahawa cahaya terang benderang di kota Mekah bukan cahaya matahari, sebab matahari belum lagi naik. Bukan cahaya bulan, kerana bulan pun telah jatuh. Ini cahaya apa menerangi seluruh kota Mekah ini. Bahkan dinyatakan bahawa setiap lorong-lorong di Mekah diterangi oleh cahaya. Tidak ada tempat dilindungi yang terlindung. Yang biasanya kalau cahaya matahari ada tempat lindung cahaya matahari, ada bayang-bayang juga. Tetapi di kala itu kota Mekah disinari oleh satu cahaya yang terang benderang. Katanya Abu Talib, katanya Abdul Muttalib di kala itu, yang menjadi tuk ayah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini semua dinukilkan oleh dalam kitab-kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan kegemilangan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuan-tuan, yang paling pelik, yang menghairankan ialah di zaman itu dan sebelumnya tak ada seorang pun yang diberi nama Muhammad. Seorang pun tak telitah nak buh nama anak-anak mereka sebagai Muhammad. Tetapi anak kepada Aminah binti Wahab ini, cucu kepada Abdul Muttalib ini, diberi nama sebagai nama Muhammad. Semua orang terpegun, macam mana ni Abdul Muttalib ni boleh buh nama cucu dia ni Muhammad ni. Tak ada lagi orang nama Muhammad sebelum itu. Nama Abdullah ada dah. Ayah Nabi pun nama Abdullah. Tadi tuan-tuan, Muhammad ni tak ada siapa nak terintah nak buh nama. Allah Ta'ala tutup pemikiran mereka, sehingga kan Abdul Muttalib mendapat ilham dan berbincang dengan Aminah, dan mereka bersetuju untuk menamakan bayi ini sebagai Muhammad yang terpuji. Muslimin muslimat ini rahmati Allah. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran,
Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah didapati wahai Muhammad seorang anak yatim lalu kamu dipelihara dengan baik? Menjadi kebiasaannya orang Arab ini, bila anak yatim tak ada siapa nak pandang lah. Biasanya anak yatim gak terbiar. Sebabnya orang Arab jahiliah mana tahu dosa pahala. Mereka saling kaya nak bertambah kaya, yang berpengaruh nak bertambah pengaruh. Lalu kalau anak yatim gak bagi mereka, buat apa nak muliakan anak yatim juga? Ayuh tak ada berapa. Agaknya begitulah zaman jahiliah dahulu. Fa'awa, lalu kami jagamu wahai Muhammad. Allah Ta'ala peliharamu. Walaupun ayah Nabi dah meninggal dunia masa Nabi dalam kandungan ibu lagi, tetapi Aminah menyatakan, saya tak pernah merasa penat mengandungkan bayiku ini. Sebagaimana ibu-ibu yang lain penat. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Allah Ta'ala nyatakan bahawa ibu yang mengandungkan anak ni penat. Wahnan ala wahnin, kepenatan, penat, letih. Tambah-tambah nak cukup bulan nak melahirkan itu kak. Ibu-ibu tahulah. Wahak duk nyengir pun wahak, duk terletak pun wahak, duk terak sama telah lah. Wahak belakang. Kau sari-sari duk sebung-sebung rata riti. Nak melahirkan anak lagi-lagi lah. Allah lah yang tahu. Ibarat nyawa gatu di ujung rambut lah. Ibu nak melahirkan anak. Pakar-pakar sarah menyatakan, mereka mengukur tahap kesakitan ibu yang nak melahirkan anak. Umpama orang yang patah tulang, sebanyak 28 tulang patah serentuk. Bukan tulang betih yang patah, semua tulang patah belakang. Ibaratnya orang patah, semua tulang lengan patah, paha patah, betih patah, tulang rusuk patah, semua tulang patah. Itulah kesakitan ibu nak melahirkan anak. Tapi Aminah tidak begitu. Aminah menyatakan bahawa aku tidak pernah merasa kesuntukan, tak pernah rasa rohak, mengidai ko, wawek ko sebagai, tak ada payahan. Cukup senang aku. Hingga akan melahirkan bayiku pun dalam keadaan senang. Kemudian tuan-tuan dijaga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi kebanggaan papa saudara baginda. Abu Lahab sendiri mari dukung Nabi masa Nabi kecil itu. Dan Abu Lahab telah menghadiahkan seorang sahayanya untuk membantu Aminah menjagakan bayi Muhammad ini yang bernama Muhammad itu. Dan Abu Lahab telah menyembelih beberapa ekor unta, jamu orang makan, kerana gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, Aminah menjaganya beberapa bulan. Tiba-tiba Abu Talib berbincang dengan Aminah, kita nak hantar cucu kita ni pergi membesar di kampung. Kerana kebanyakan orang Arab akan hantar anak-anak kecil mereka membesar di kampung sana. Kerana kampung itu udaranya lebih segar, kerana ada pokok-pokok, suasana yang nyaman di sana. Lebih-lebih lagi tak mahu mereka besar di kota Mekah,
Kerana di kota Mekah di kala itu ramai orang yang minum arak, orang bergaduh, yang merampas harta, keganasan, kezaliman banyak berlaku di kota Mekah zaman jahiliyah itu. Patung-patung berhala pun banyak. Nyatakan bahawa 360 patung berhala diletak di sekitar Masjidil Haram. Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, Allata wal Uzza wa Manata as-salisatal ukhra. Mereka menamakan patung-patung berhala sebagai Lata, Uzza, Manat, dan ada 3 lagi lain patung yang besar-besar yang mereka puja. Jadi memikirkan bahawa Muhammad ni tak perlu membesar di Mekah ketika itu, kerana suasana tak bagus untuk pertumbuhan bayi yang sedang membesar. Lalu mereka bersetujulah untuk menghantar Nabi ke perkampungan. Kebetulan sampai satu rombongan daripada Bani Sa'ad, itu Halimatus Sa'diyah. Dinyatakan dalam kitab sirah bahawa Halimatus Sa'diyah dengan suami dia bersama satu rombongan mari ke Mekah. Bagi tujuan nak cari bayi-bayi untuk mereka ambil upah menyusu. Lalu kawan-kawan Halimatus Sa'diyah sekitar 11 orang ataupun 15 orang ramai, satu kumpulan mari. Perjalanan jauh mari ke Mekah. Sampai mereka di Mekah, mereka turun daripada kenderaan pergi cari rumah ke rumah nak cari bayi yang mereka nak ambil upah menyusu kan. Mari sore tanya, mari rumah Aminah, tanya bayi ni Muhammad anak yatim tak si ambil, kau nak pergi cari bayi lain. Mari sore tengok anak yatim tak si ambil, cari bayi lain. Sehingga kan semua bayi di kota Mekah habis dah diambil oleh orang. Tinggal Nabi sore lagi tak diambil orang. Halimatus Sa'diyah masuk ke rumah Aminah, melihatkan bayi ini, terus dia rasa sayang. Terus dia riba bayi ini. Muslimin muslimat ni rahmati Allah, kenapa ibu-ibu lain rasa tidak berminat nak menyusukan Muhammad? Bukan kerana Muhammad itu insan yang hina, tetapi Allah Ta'ala memilih bukan calang-calang orang untuk menyusukan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada setitik meminum minuman yang haram, kamu tidak berhak menyusukan Muhammad. Sekalipun kamu pernah makan sebiji tamar yang haram hukumnya, milik orang lain tanpa sebenar, kamu tidak berhak menyusukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala pilih mana ibu yang berhak menyusukan Muhammad. Maka Halimatus Sa'diyah menjadi pilihan Allah untuk menyusukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus diribanya dengan penuh kasih sayang. Yang menakjubkan, Halimatus Sa'diyah menyatakan, saya keletihan sebelum itu. Saya belum makan, saya belum minum. Tetapi setelah saya meribakan bayi bernama Muhammad, saya menjadi gagah dan rasa kenyang serta-merta. Hal ini disebut dalam kitab sirah. Kitab sirah yang terkenal, yang menjadi johan kitab-kitab sirah terbaik, yang menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah,
Lalu Halimatus Sa'diyah berkata kepada suaminya, wahai suamiku, saya nak bayi ini. Suami itu kata, dia anak yatim, walaupun dia anak yatim, saya nak menyusukan bayi ini. Tak apalah, kata suami dia, ambil lah. Dia pun dukung naik atas unta, bawa balik. Kawan-kawan Halimatus Sa'diyah melihat betapa unta Halimatus Sa'diyah begitu gagah melangkah pulang. Hingga kanalah mari itu, kata kawan-kawan dia, kami menjadi lambat perjalanan ke Mekah kerana duk tunggu Halimatus Sa'diyah ni. Unta dia letih berjalan, pakai berhenti jalan mata, berhenti letih. Tapi masalah balik, unta Halimatus Sa'diyah naik litah kami semua, berjalan dengan cepat sekali. Hingga kan rombongan bertanya, wahai Halimah, engkau tukar unta lain kah di Mekah tadi? Aku melihat untamu begitu gagah dan begitu cepat berjalan, tinggalkan kami semua. Tidak, unta ini juga yang aku naiki. Itulah perkhabaran daripada Halimatus Sa'diyah tentang keanihan, bahkan mukjizat ataupun kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tuan-tuan, Halimatus Sa'diyah menyatakan, lebih menghairankan aku. Aku merasa sejuk dan nyaman. Aku mendongak ke langit. Aku melihat ada awan yang memayungiku. Yang selama ini aku berulang alik ke Mekah, tak pernah bertemu dengan awan. Tapi dikala aku mendokong bayi ini pulang ke kampung halamanku, terdapat awan, sekumpulan awan rendah memayungi daku sampai ke perkampungan. Yang mana kampung Halimatus Sa'diyah sebelum itu kemarau, menyebabkan binatang-binatang ternak kurus dan hasil-hasil susu begitu merosot sekali. Tetapi setelah aku bawa pulang bayi ini ke rumahku, awan mendung datang dan mencurahkan hujan dengan begitu lebat, menumbuhkan tanam-tanaman rumput rampai subur. Binatang ternak kami dapat makan dengan sekenyang-kenyangnya. Lebih menakjubkan lagi dikala aku menjaga bayi ataupun kanak-kanak bernama Muhammad. Hasil tenusu kami berlipat kali ganda lebih daripada biasa. Itulah keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Ta'ala memuliakan baginda. Wa rafa'na laka zikrak, kami mengangkat sebutan namamu wahai Muhammad, hingga dipuji-puji oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan akhlak baginda. Wa innaka la'ala khuluqin azim, bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sebakhil-bakhil umatku ialah orang yang apabila mendengar namaku disebut, dia tidak berselawat kepadaku. Terkunci mulut dia atas selawat. Dengar nama Nabi Muhammad, senyap tak jawab sikit abuk. Tu orang paling bakhil daripada kalangan umatku. Oleh itu bila dengar nama Nabi Muhammad, terus sambut sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Allah pun selawat kepada Nabi, berdalilkan firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi. Para malaikat berselawat kepada kami, kepada Nabi. Dan kamu wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada baginda dengan ucapan salam sejahtera, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak buh Sayyidina pun tak apa, tak sibuh Sayyidina pun tak apa, tak usah duk balok. Dia kata bid'ah pula ni, buh Sayyidina mari mana. Nabi sendiri beritahu, ana sayyidul anbiya, aku ini penghulu Nabi, penghulu sekalian Nabi. Sayyid, cuma nak sebut Sayyidina kena buh sabdu, jangan Sayyidina, Sayyidi. Sayyid itu penghulu, penghulu sekalian Nabi-Nabi. Maka Nabi itu adalah sebaik-baik sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan nyatakan bid'ah bila berselawat kepada Nabi. Bangun berdiri tidak bid'ah. Berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, allazina yazkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Mereka mengingatkan Allah Ta'ala, yakni baca Quran ko, berzikir ko, qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa ala junubihim sambil baring. Boleh ingatkan Allah sambil berdiri, baca Quran sambil berdiri. Kita semaya baca Quran sambil berdiri, Fatihah berdiri, baca surah sambil berdiri. Kalau selawat apa salah sambil berdiri? Sambil duduk pun boleh, sambil baring pun boleh. Tuan tu yang ngaji Quran baca tabarakallazi sementara kau jenera, duk baca Yasin, baca surah Sajdah, sebelum ngatuk tu kak, sebelum jenera tu kak baca sepas surah-surah. Kata tak ada baca Quran boleh tidur, boleh, Allah izinkan. Cuma jangan ngaji tokoh junub. Anak zikir tak apa. Nak ceritanya tuan-tuan, boleh berzikir selawat ke Nabi kau, istighfar kau, tasbih kau sambil berdiri kau, duduk baring. Cuma kita tak setujulah kalau dia kata tokoh selawat tu Nabi mari, cedek kursi Nabi duduk itu karu. Memang kita tak setujulah kalau kata Nabi mari tukar kita selawat, mana ada nas. Itu memanglah tak betul dakwaan itu. Ada juga puak-puak yang melampau ini cedek kursi sah. Kursi untuk apa? Nabi mari dia duduk atas kursi itu. Tak betul. Soalnya kalau kita berdiri sambil berselawat tidak bid'ah. Berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang pada permulaannya Rasulullah larang, tetapi ada sahabat maki, ya Rasulullah, saya sangat memuliakan Tuan, saya ingin berdiri menyambut kedatangan Tuan ataupun memuliakan Tuan. Nabi mengizinkan, Nabi tak larang. Berdasarkan hadis itu maka dibolehkan. Muslimin muslimat ni rahmati Allah, saya bimbang kita terpengaruh dengan video-video YouTube dan sebagainya, pihak-pihak yang menghalang daripada melakukan amal-amal ibadah sepertinya. Ada juga baru ni satu video sebar, demi Allah Nabi tak baca Fatihah lepas wirid semaya. Bersumpah Nadiahnya, demi Allah Nabi tak ada hadis Nabi baca Fatihah lepas semaya. Apa tujuan sama bersumpah mana? Apa kamu nak kata haram baca Fatihah? Tu puak-puak kata tak ada zikir tu, tinggal belaka tu, celagu masyarakat. Tuan-tuan muslimin muslimat ni rahmati Allah, oleh itu berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik, dengan sebanyak-banyak, tidak ada had. Ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, banyak mana saya nak selawat kepada Tuan? 100 kali lagi banyak lagi baik, 300 kali lagi banyak lagi baik.
500 kali lagi banyak lagi baik. 1000 kali lagi banyak lagi baik. Bermakna tidak ada had. Selawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selawat kepada Nabi ini Allah Ta'ala berikan pahala. Allah Ta'ala berselawat kepada 10 kali. Siapa-siapa berselawat kepada Nabi, Allah selawat kepadanya 10 kali. Maknanya Allah Ta'ala berikan rahmat. Allah selawat maknanya Allah Ta'ala turunkan rahmat 10 kali ganda pada kita. Allah Ta'ala hapuskan dosa. Dengan selawat ni hapuskan dosa. Dengan selawat ni Allah Ta'ala murahkan rezeki. Dengan banyak kita banyak selawat, Allah Ta'ala jauhkan musibah bala. Banyak lagi senarai ulama menggariskan beratus-ratus kelebihan kita berselawat, kelebihan kita berselawat. Jauhkan bala, murahkan rezeki, husnul khatimah. Banyak lagi, banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan, sekadar itulah untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkatan kepada kita, dan mudah-mudahan kita contohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hidupkan sunnah Nabi. Dan sunnah baginda terbesar ialah salat fardu secara berjemaah. Kita risau kita tak mari berjemaah, bermakna tuan-tuan tak mari jemaah, tuan-tuan telah tinggalkan sunnah yang paling disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa wajhan muniran wa tawfiqan hasana wa taubatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallah.